祷告。 Kami bersyukur bahwa Engkau berkenan hadir bagi kami. 主啊，感谢你，你要我们在我们当中， Dan biarlah ketika kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu, kami juga boleh hadir di dalam hadirat-Mu. 求你的帮助，让我们能够一起思想你的话，我们也在你当中。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 靠耶稣生命祈求， Amin. 阿门。 Shalom saudara-saudara, 弟兄姊妹们平安。 kita sudah kembali ke ordinary week atau minggu biasa karena Paskah sudah selesai. 我们已经回到普通的敬拜方式。 Saya tidak tahu saudara masih ingat tidak khotbah sebelum minggu Prapaskah. 你们还记得这个复活节以前所讲的一切道理？ Sudah hampir 2 bulan sebenarnya saudara ya. 已经要度过2个月。 Nah kebetulan memang terakhir sebelum masuk Prapaskah saya yang khotbah, sekarang setelah Paskah saya yang khotbah. 那么最后还没有复活的时候是我讲道，复活节以后是我讲道。 Saudara memang agak mirip saudara, tapi ya semoga saudara nggak ya masih bisa merefresh bagian ini. 今天的道理跟上一次的道理很相似，我很希望你们还能够继续吸收道理。 Tapi saya akan juga menyampaikannya dengan sudut pandang yang sedikit berbeda juga supaya kita nggak merasa repetisi terulang. 但是我要用别的角度来看这2个这个解释方式。 Nah saudara kalau terakhir kita baca dari 1 Samuel 5, sekarang kita baca dari 1 Samuel pasal 6. 今天我们所要读的是撒母耳记上第6章。 Bahasa Indonesia akan dibacakan dari ayat 1 sampai 11, lalu ayat 12 dan seterusnya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 印尼文是1到12，那么中文是13，继续读完。 Baik, saya akan bacakan bagi kita sekalian dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我先用印尼文来读。 Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung lalu bertanya, apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel, jangan mengantarkannya dengan tangan hampa, tetapi kamu harus membayar kepadanya kurban penebus salah, maka kamu akan disembuhkan dan akan dinyatakan kepadamu mengapa tangannya tidak beralih darimu. Orang-orang itu juga bertanya, apa yang harus kami bayar kepadanya sebagai kurban penebus salah? Jawab mereka, 5 benjol-benjolan emas dan 5 tikus-tikusan emas menurut jumlah raja kota Filistin. Sebab itulah yang sama menimpa kamu semua dan raja-raja kotamu. Kamu harus membuat tiruan benjolan dan tiruan tikus yang merusak negerimu. Kamu harus mengakui kemuliaan Allah Israel. Mungkin tangannya tidak akan menekan ilah-ilahmu, negerimu. Mengapa kamu mengeraskan hati seperti orang Mesir dan Firaun dahulu mengeraskan hati mereka? Sesudah ia mempermainkan mereka, bukankah mereka membiarkan orang Israel pergi? Sebab itu, ambil dan siapkanlah sebuah pedati baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah dikenakan kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada mereka, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke kandang, supaya tidak mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan dan muatkanlah itu ke atas pedati. Letakkanlah benda-benda emas, korban penebus salah yang harus kamu bayar kepadanya di dalam peti di sebelahnya. Lalu biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikan, jika tabut itu mengambil jalan ke Bet-Semes daerahnya sendiri, dialah yang telah menyebabkan malapetaka besar ini pada kita. Jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Orang-orang itu berbuat demikian. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui dan memasangkannya pada pedati, tetapi anak-anaknya dikandangkan. Mereka meletakkan tabut Tuhan di atas pedati, juga berisi tikus-tikusan dan tiruan benjolan mereka. 你又是行大道往伯西买去，一面走一面叫，不偏左右。非利士的首领跟在后面，直到伯西买的境界。伯西买人正在平原收割麦子，举目看见约柜就欢喜了。车到了伯西买的人约书亚的田间，就站住了。在那里有一块大磐石，他们把车劈了，将2只母牛献给耶和华为燔祭。利未人将耶和华的约柜和装金物的盒子拿下来，放在大磐石上。当日伯示麦人将燔祭和平安祭献给耶和华。非利士人的5个首领看见，当日就会以乐论去了。
非利士人献给耶和华做赔罪的金痔疮像的，就是这些，一个是为亚瑟杜，一个是为加沙，一个是为亚瑟基伦，一个是为加特，一个是为以各伦。金老鼠的数目是照非利士5个首领的城邑，就是坚固的城邑和乡村，以及大磐石，在磐石是放耶和华约柜的，到今日还在伯利斯买人约书亚的田间。耶和华因不是买人贪惯他的约柜，就击杀了他们70人，那时有5万人在那里。百姓因耶和华大大击杀他们，就哀哭了。不是买说，谁能在耶和华的圣洁面前治理呢？这约柜可以从我们这里送到谁那里去？于是大发人去见基列耶琳的居民，说：非利士人将耶和华的约柜送回来了，你们下来将约柜接到你们那里去吧。基列耶琳人就下来，将耶和华的约柜接上去，放在山上亚比拿大的家中，奉派他的儿子以利亚撒看受耶和华的约柜。 Demikian juga pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. 读经到此， Saudara, saya mengajak kita membayangkan satu pertanyaan sederhana. 我们一起来思想一个问题。 Tadi kita nyanyi lagu Hadirat-Mu ya. 刚才我们已经唱了关于神的宝座， Betulkah kita percaya bahwa Tuhan hadir? 现在我们相信神与我们同在。 Dan kalau kita percaya Tuhan hadir, itu positif atau negatif? 如果我们知道我们相信神的同在，这是一个正面或者是一个负面。 Saudara, kita percaya kehadiran Tuhan itu adalah hal yang positif. 我们相信神的同在是一个正面的事情。 Terlepas apapun penafsiran kita, saudara ya. 这不是属于你怎么想法。 Ya, kita bisa berkata itu berkat, pertolongan, sukacita, dan seterusnya. 我们可以说这是一个祝福，这是一个这个神的帮助。 Tapi saudara, dalam 1 Samuel 5 dan 6 ini kita melihat gambaran yang mungkin seringkali kita lupakan juga, 但是 saudara. 在撒母耳记第5章、第6章，我们看一些相似的事情。 Itu sebabnya tadi liturgis memulai ibadah dengan ayat 20 yang tadi kita bacakan juga. 所以刚才主理人用这个第20节来开始读了。 Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? 谁能在神面前站立得住？ Saudara, kalau bulan lalu kita melihat bahwa Tuhan, tabut Tuhan itu masuk ke kuil Dagon, 如果上个月我们看神的约柜进入大根林， lalu tanpa bantuan siapapun tiba-tiba Dagonnya itu bisa hancur lebur. 没有人的这个参手，但是完全能够破裂。 Nah, saat ini kita melihat tabut Tuhan ini keluar akhirnya dari wilayah musuh dan kembali. 现在我们看这个约柜从敌人的地方搬到别的地方， Nah, saudara, ini harusnya jadi kabar sukacita, jadi momen pemulihan bagi Israel. 这是一个很快乐的事情，让以色列人再次复兴。 Tapi yang terjadi justru mengejutkan, saudara. 但是一件事情是我们惊奇， Orang Filistin takut, orang Israel bersukacita. 非利士人他们害怕，但是以色列人却欢喜快乐。 Tapi tadi kita melihat bahwa akhirnya mereka dihukum juga loh. 但是我们看见以后，神仍然惩罚他们。 Saudara, memang tidak ada yang tahan untuk melihat dan berdiri di hadapan Tuhan. 但是没一个人能够在神面前站立得住。 Saudara, sebab itu inti dari khotbah hari ini adalah masalah terbesar manusia itu bukan soal Tuhan tidak hadir, namun ketika Tuhan hadir, kita tidak siap, saudara. 所以弟兄姊妹们，现在我们世人的问题不是说神没有在我们当中，但是当神在你当中的时候，你能站立得住吗？ Nah, saudara-saudara, berdasarkan ayat yang kita baca, kita akan merenungkan beberapa poin. Yang pertama, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan itu memaksa dunia mengakui Dia. 刚才我们读了几个这个经节，我们也思想一句话，就是神的来临，让整个世界要不要是完全都有承认神的来临。 Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. 第二，我们看见神的来临，没有一个人能够反抗。
Dan terakhir, ini mungkin poinnya agak repetisi, namun saya tidak bisa tidak mengulangnya, yaitu bahwa hadirat Tuhan itu menuntut respons dari hati kita. 最后一个事情，我们神的来临，我们每一个人要有自己怎么接待神的来临。 Saudara, mari kita lihat yang pertama. 我们看第一， Kuasa Tuhan memaksa dunia mengakui dia. 神的来临，世界要不要一定要承认他的来临？ Saudara, saya mulai dengan sebuah ilustrasi deh ya, saudara ya. 今天我用一个义道做一个解释， Nah, kau satu pasti tahu benda ini bukan? 那么我们大家就知道这是什么东西。 Siapa yang pernah pakai ini, saudara? Pasti saudara banyak yang pakai ini ya. Ini HP Nokia, saudara ya. Ini semuanya Nokia nih, saudara ya. 这是 Nokia 的这个时代的这个手机。 Masih ada yang pakai merek ini sampai sekarang? 有没有现在你们仍然用这个 Nokia 的名号 Saudara, Nokia ini dulu sangat berjaya, saudara ya. ？Nokia 一个时代非常流行。 Nah, saya percaya sebagian besar dari kita mungkin pakainya Android atau pakai Apple gitu ya, iOS dan seterusnya. 我相信你们用别的除了 Nokia 以外，你们有用别的这个手机。 Nah, saudara, waktu dulu Android keluar, 以前 Android 出来的时候， nah ini Anssi Vanjoki ya, dia ini orang Finlandia, dulu mantan wakil presidennya Nokia, dia bilang seperti ini, saudara. 这个安西范奎是这个Nokia 的总理 Dia bilang 经 begini, 理。 ini orang-orang yang pakai softwarenya Google itu seperti anak-anak, dia kan orang Finlandia ya, sana musim dingin, dia bilang ini seperti anak-anak kecil di Finlandia itu yang, maaf ya, buang air kecil di celana untuk menghangatkan dirinya di musim dingin. 他用一个字句来形容这个 Nokia 呀。 Yang pakai selain Nokia. 除了 Nokia 以外，他们说他们用的这个手机的零件，好像小孩子在这个上厕所。 Saudara bayangkan merek saudara misalnya diledekin orang seperti ini, dia pakai merek itu mah cuman ya buang air kecil lah gitu ya. Nanti juga hangatnya hilang, dia juga selesai, musim dinginnya berakhir juga selesai kok musimnya begitu ya. 如果你们用的手机给人怎么误入这个里面的零件，就是好像小孩子站在厕所里面是一个时候的冷热罢了。 Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? 那么什么事情能够发生？ Nah, hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun setelah dia bicara seperti itu, turun drastis Nokia, saudara. Ini saya cuma bandingkan Nokia sama Android, saudara ya. 2年以后，他讲了这一句话，那么这个 Nokia 就这么这个没有人要用。 Saudara, pada saat itu Nokia mau tidak mau harus mengakui dia kalah total dari Android, saudara bisa lihat ya, hanya dalam waktu setahun bahkan tidak sampai setahun turun drastis, saudara. 那个时候要不要这个 Nokia 的工厂公认它的这个手机的弱点？ Nah, saudara-saudara, pada saat itu bangsa Filistin juga mau tidak mau harus mengakui bahwa Yahweh itu lebih besar dari segala dewa mereka. 那个时候菲利士人要不要他要承认神是耶和华是最大的神？ Mereka pikir, oh ini cuma penyakit musiman, nanti juga lewat. 他们觉得这是普通的疾病，只有一个时候他要这样的灭绝。 Tapi ternyata 7 bulan penyakit tulah itu tidak hilang-hilang. 但是7个月之久，这个疾病仍然存在。 Saudara masih ingat ya penyakitnya apa, saudara? 你们记得它是什么病？ Kalau tadi dibilang benjol-benjolan, saudara ingat bahasa aslinya itu tumor, saudara. Tumor besar yang benjol-benjol itu, saudara. 那么他们说有肿起来的，但是在圣经里面，它是写是痔疮， Lalu ada tikus di mana-mana. 在哪里都有老鼠。 Saudara, saya kalau di rumah sama istri saya, pintu tutup, saya juga apa-apa pintu harus tutup, pokoknya tidak boleh itu pintu terbuka dalam waktu yang lama, hanya untuk orang keluar masuk pintu boleh dibuka. 在 Saudara. 家里我也常常告诉我的内人说，门应该要换，就是怕老鼠进来。 Ya, karena takut ya tikus masuk, saudara. Sangat mengerikan, saudara. Saya nggak kebayang kalau ada tikus satu masuk di dalam. Aduh, pusing sekali 我也 rasanya. 这是非常可怕，有一只老鼠进到家里是让我非常的这个不自在。 Nah, ini tikus ada di mana-mana, saudara. 那么这个老鼠到处都有， Dan sampai mereka akhirnya tidak tahan, mereka panggil orang-orang dan bertanya, apa yang harus kami lakukan dengan tabut ini? 最后他们没有办法，就叫人请人来怎么把这个老鼠赶出去。
Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali. 你要告诉我们怎么样把这个月桂再次送出去。 Saudara, zaman dulu belum ada Grab, Gojek, Maxim, InDrive dan seterusnya. Saudara, cara mengantarkan barang memangnya ada banyak, 以 saudara. 前交通工具非常困难，不好像现在非常的兴实。 Tapi saudara, mereka perlu tanya, ini gimana cara mengantarkannya ya? 但是弟兄姊妹们，他们没有想出办法如何把这个月桂送出去。 Saking mereka takutnya, mereka panggil pertolongan ke imam dan para petenung, saudara ya. Yang gak cuma imam tapi petenung juga mereka panggil. 所以他们就叫那些大祭司还有武士，他们也叫来。 Nah saudara, kita tidak diberitahukan secara jelas jawaban-jawaban yang ada tadi kita baca itu dari para petenung atau para imam, saudara. 刚才一些的答案，他们在里面没有写得清楚，告诉我们是大祭司或者是武士来帮忙他们。 Tapi kita melihat jawabannya, saudara ya. 但是在这里有一个答案告诉我们， Bagaimana cara mengembalikannya? 怎么样把这个月桂送出去， Tidak boleh dengan tangan hampa. 不能用空手送出去， Harus bayar tebusan salah. 应该要用一个赎罪祭。 Apa tebusan salahnya? 什么用来赎罪？ 5 borok emas dan 5 tikus emas. 那么这个5个痔疮，还有5个老鼠像。 Saudara, borok emasnya itu ya penderitaan yang mereka rasakan di tubuh mereka pada saat itu. 那么这个痔疮是他们身体上的所受的痛苦。 Dan tikus emas itu simbol kehancuran. Kita tahu tikus itu hama. 那么老鼠像就是一个代表那个时候很多的这个疾病。 Saudara, ini penghinaan, saudara, tentu saja. 其实这是一个很大的侮辱， Sesuatu yang traumatis diungkit kembali bahkan dijadikan persembahan, saudara. 这是在这个讲到他们以前所这个经历的事情，成为这个一个仪式。 Sesuatu yang dipakai untuk menghukum mereka, sekarang mereka harus siapkan untuk dijadikan persembahan. 以前他们用来这个消除一些的疾病，现在拿来成为一个赎罪祭。 Saudara, kalau ditanya kenapa sih Allah tega sampai seperti itu? 那为什么我们的神人性把这个事情交给他们？ Ayat 6, saudara, karena mereka mengeraskan hati. 第6节，因为他们硬着心。 Saudara, mengeraskan hati itu adalah dosa yang sangat besar, saudara, apalagi terhadap Tuhan. 如果一个人硬着心是一个最大的罪恶，又是你对神硬着心是很大的罪恶。 Dan saudara, di tengah kemajuan ilmu dan praktiknya, 在现代的科技非常进步， kita melihat banyak sekali usaha untuk menolak Tuhan. 我们看到很多方法，他们要推卸神的存在。 Usaha untuk menghasut orang supaya makin mengeraskan hatinya kepada Tuhan. 他们一直提醒别人，让他每一个人都硬着心，不要接受神的存在。 Saudara, ini gambar-gambar orang pintar dengan ilmu-ilmunya ada ditulis secara ringkas di bawah, saya tidak akan membahasnya. 这是有几个人，他们大人物，我也不需要在这里解释一个一个。 Tapi firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 20 mengatakan dengan jelas. 在罗马书告诉我们， Saudara, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. 自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，谁是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。 Saudara, memang Allah itu tidak nampak, 我们神是看不见， tapi kekuatannya, pikirannya, karyanya, semuanya itu ada, saudara. 但是神的全能，神所做的一切都能看见。 Bahkan Paulus bilang seharusnya mereka itu tidak dapat berdalih. 保罗说他们不能控制 Seharusnya itu semua memaksa dunia untuk mengakui dia. 这些事情，要强迫这个世界接受神的存在。 Jadi saudara, manusia itu kita itu bukan karena kurang bukti, saudara. 所以我们人不是说很少能够见证神的存在， Tapi karena hati kita yang suka menolak, saudara. 但是因说我们的心硬着心，不要接受神的存在。 Saudara, ada yang tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, 有的人知道神的存在，神是全能的神， bahkan takut sama Tuhan. 并且他们惧怕神， Tetapi tetap tidak bertobat, mengeraskan hati. 但是他们仍然不要悔改，他们硬着心。 Contohnya setan, saudara ya, paling gampang. 最简单就是魔鬼。
Oh, mereka tahu Tuhan seperti apa, mereka takut bahkan sama Tuhan. Mereka bahkan tahu mereka nantinya akan kalah, tapi tetap mereka mengeraskan 魔 hati. 鬼知道神的存在，魔鬼知道神的全能，但是他们仍然因着信，不要接受神的存在。 Saudara C.S. Lewis dalam bukunya Letters to Malcolm, dia bilang seperti ini, kita memang bisa cuekin Tuhan, tapi saudara, kita tidak punya tempat kita bisa bersembunyi dari hadirat Tuhan. 有一个书告诉我们，我们可以抛弃神的存在，但是我们不能不承认神的存在。 Dunia ini dipenuhi, dikerumuni oleh Tuhan. 在这个世界上都有神的地方， Dia berjalan dan hadir dimanapun tanpa terdeteksi. 神到处都有，不能看见。 Saudara, itulah yang pertama saudara. 这是第一， Kuasa Tuhan itu memaksa dunia mengakui dia. 神的权柄要强迫世界承认神的存在。 Saudara, yang kedua, 第二， kuasa Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh manusia. 神的存在人不能控制。 Saudara, kita lihat kisah di ayat 7 sampai 12. 如果我们从这个第7到第12节我们看起， Nah saudara, ini ada sebuah kejadian yang sangat menarik saudara. 这有一件事情让我们能够感到有兴趣来看。 Nah, jadi mereka akhirnya dikasih tahu juga bagaimana cara mengantarnya. Tadi mungkin ada itunya persembahannya, ini bagaimana cara mengantarnya. 那么刚才我们知道怎么样献祭，现在要知道怎么样把这个约柜送出去。 Nah saudara, lalu apa yang disuruh disiapkan? Ada pedati dengan 2 ekor lembu. 那么就是这个预备了车辆，还有2只母牛。 Nah saudara, di sini diberitahukan dengan jelas lembu yang menyusui. 在这里告诉我们是一个母牛， Yang kedua, yang belum pernah menarik kereta. 并且这个母牛成为拉车的， Dan yang belum pernah dikenakan kok. Kok itu yang dibuat barengan mereka ya saudara, biar arahnya sama. 并且这2只牛没有被带过在它的这个头上。 Nah syaratnya bagaimana? Bawa anaknya itu kembali. 那么条件怎么样？把这个牛带回来， Supaya mereka tidak mengikutinya lagi. 让他们不再跟随出去。 Nah saudara, secara alami saudara, lembu itu pasti harusnya kembali ke anaknya, betul ya? 那么自然界是告诉我们，这个牛的这个小牛应该回到母牛身边。 Saudara yang jadi ibu gitu ya saudara, kalau saudara lagi punya anak yang masa-masa lagi menyusui, pasti pengen cepat balik gitu ya, anakku butuh makan nih gitu ya. 如果一个做母亲的，她必定需要知道她的婴孩需要吃奶。 Saudara, tapi ini apa yang terjadi saudara? 但是现在发生了什么事情？ Lembu itu berjalan terus ke 这个牛 Betsemes 一直走， tanpa berbelok, tanpa ragu. 它不偏左也不偏右。 Saudara, saya mau tunjukkan satu video saudara buat kita ya, 我要 supaya 给你们看一个视频。 biar seger dikit saudara ya. Nah, ini teknologi FSD atau Full Self Driving dari Tesla saudara ya. 这是一个非常新生的车，无人司机的车， Jadi bukan AI ini saudara ya, ini bukan AI saudara ya. 这不是 AI。 Saudara, ada yang mau pulang pakai ini nggak usah sama Pak Agung. 如果你们要这个车，你们要回去，不需要车付。 Saudara, saya merasa saya pun berani nggak berani saudara. Mungkin saya kalau disuruh pilih naik apa enggak, saya pilihnya enggak deh gitu. Udahlah nyetir 比 sendiri 如 aja 比 kayaknya. 如说，你们叫我选择，我做这个无人机，这个我不敢这 Saudara, 个 ini 骑这个车。 teknologi yang sangat maju saudara ya. 但是现在的科技非常的现实 Dan，saya pikir belum banyak merek yang punya ini. 还有很多的这个汽车公司还没有这样的产品。 Nah saudara, kalau saya tanya, mau nggak saudara naik mobil ini di Bromo gitu, di pegunungan begitu misalnya ya. 那么我问你们，你们敢不敢坐这样没有司机的汽车上山？ Ya mungkin kita makin bulat jawabannya tidak mau gitu ya nanti 我 sekali 相 jatuh 信 gitu 你们 ya. 必定说不敢。 Nah saudara, kita melihat tadi nih ya, nih 2 lembu ini tidak pernah menarik, tidak pernah dikenakan kuk,
anaknya ada di belakang lagi ya. Saudara Nah. mau, saudara? 我们看这个图画，有两个母牛拉了一车，后面还有这个牛的这个小牛跟着。 Saudara, relakah kita meletakkan barang kita yang paling berharga di sana gitu? 是不是我们要把最重、最贵重的东西放在哪里？ Saudara, ini adalah bukti bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dikendalikan pakai apapun juga. 在这里告诉我们，神的全能能够控制各种各样的事情， Tidak bergantung kepada manusia dan cara-caranya. 完全不需要人的这个方法，他有自己的方法。 Saudara, Mazmur pun pemazmur berkata, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. 那么这个诗篇告诉我们，我们的神在天上，他能够做任何事情。 Bahkan dikatakan hati raja itu seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemanapun ia kehendaki. 那么这个神这个人一个皇帝的心，好像一个水，神在上面控制它，要流到每个地方。 Saudara, hati raja itu harusnya keras dan sulit untuk ditaklukkan, bukan? 是一个皇帝的心，应该是我们不能控制它。 Kita ingat Esther kalau waktu mau ketemu raja itu sampai takutnya luar biasa dan siap mati aja deh. Kalau mati pun nggak apa-apa. 我 Begitu. 们知道以斯帖，当他要见这个皇帝的时候，他很害怕，无论做什么事情，他把自己交给皇帝的 手上。 Tapi Amsal berkata seperti batang air tinggal dialirkan kemanapun bagi Tuhan mah. 但是在这个诗篇告诉我们，神控制这个皇帝的心，好像控制一个水。 Nah saudara, orang Filistin menggunakan cara ini untuk menguji. Ini beneran dari Tuhan apa bukan nih? 那么 Gitu. 非利士人很想知道，这是不是从神来的？ Makanya dikatakan di ayat 9, kalau dia itu jalan lurus gitu ya, jalannya bagus sampai daerahnya, nah itu betul dari Tuhan. Kalau ternyata putar balik, nah bukan Tuhan itu, maka kebetulan aja tulahnya. 他们就说，如果他一直走，一直走，那是神的；但是如果他弯弯曲曲，不是神的带领。 Nah saudara, memang ini adalah bentuk keras hatinya dari bangsa Filistin itu. 这是告诉我们，非利士人的心非常的硬， Tapi Tuhan tidak akan kalah dengan kekerasan hati manusia model apapun. 但是神不可能输给世界上的人。 Saudara, seorang pendeta yang sangat terkenal, John Piper, 有一个牧师，出名的牧师， dia pernah di-interview saudara, dia punya diwawancara di website dia sendiri sebenarnya, di Desiring God itu. 在他的新闻处有人跟他问他， Lalu ditanya apa pembelajaran yang Anda pelajari di masa-masa pelayanan Anda saat ini. 那么在你的侍奉当中，你所学习的事情是什么？ Saudara, John Piper ini saya cukup kagum saudara karena khotbahnya bagus, bukunya, penulisannya juga bagus, banyak orang juga tersentuh melalui penggembalaannya misalnya. John Piper，我也可是非常的崇拜他，因为他在各种各样的侍奉方面非常有成就。 Ya, saya merasa komplit lah ya, pastor teologian, teolog juga juga ya pastor yang baik begitu. 我想他在这个服侍神的一方面，觉得这个很完全的人， Tapi di tengah pelayanan yang baik dia menjawab seperti ini saudara. 但是在他的好的侍奉当中，他告诉我们一件事情， Dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan, Engkau adalah Tuhan, saya bukan. 他说：“神啊，你是我的神，我不是。 Saya ini bergantung sepenuhnya, Engkau itu ya bergantung pada dirimu sendiri saja. 我完全向你交托， Dan saya akan belajar di planet ini yang sebenarnya juga Engkau punya. 我正在学习，在这个世界，这个世界也是属于你的。 Saudara, kita bergantung kepada siapa saudara? 现在我们靠的是谁？ Kepada cara dan sistem kita 或者是用我们自己的方法， atau bergantung kepada Tuhan? 或者我们是完全交托给神？ Saudara, padahal Tuhan bekerja melampaui cara berpikir kita saudara. 其实神所做的一切，超过我们世界上人的这个头脑。 Saudara, bahkan ketika Yesus datang, dia meredakan badai dengan cara yang tidak biasa. 当 Saudara. 主耶稣在来的时候，他怎么样控制这种风浪？ Saudara, murid-murid sampai berkata, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ha? 那么这些学生说：“你不理睬我们要死亡吗？” Saudara, mungkin kita juga sering berkata dalam kehidupan kita, bukan? 其实我们在每一个的生活当中，也是常常这样的事情发生。
Tuhan peduli nggak ya sama saya? 其实神有没有这个照顾我们吗？ Nggak lakukan sesuatu Tuhan. 主啊，你没有做一件事情在我们身上， Ini badai udah gede nih. 这么大的暴风雨， Bentar lagi jangan-jangan binasa nih. 在一个时候我们都要灭亡， Dolar naik, minyak naik, apa juga naik 美 saudara. 金都起价，一些的油都起了。 Saudara, tapi cara Tuhan menyelesaikan segala sesuatu ya memang terkadang tidak masuk logika manusia. 但是神的方法来解决事情，我们人不能想得到， Hanya dengan firman-Nya, 只有从神的话， angin itu reda, danau itu teduh. 那么一切的风浪都要停止。 Saudara, responnya itu mirip sebenarnya saudara ya. 他所的神的反应也是彼此相似。 Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 他是谁？为什么风浪也要停止？ Saudara, itu poin kedua saudara. 这是第二。 Poin ketiga, 第三， hadirat Tuhan menuntut respons dari hati kita. 神的宝座需要我们心里的反应。 Saudara, respon seperti apa? 我们要用怎么样的心来接受神的宝座？ Saudara, mari kita baca ayat 13 sampai 18. 我们读第13到第18 Kita 节 tidak。 membacanya ulang, saudara bisa melihat saya sudah memberi tanda saudara apa respon dari bangsa Israel pada saat itu. 在这里，我们能够知道怎么样以色列人对这个约柜的反应， Dan juga respon dari orang Filistin dan juga orang-orang yang di Bet-Semes. 也是非利士人以在这个麦斯人的反应。 Saudara, kita bisa melihat di ayat 13 ketika tabut itu kembali, wah mereka sukacita luar biasa. 当约柜回来的时候，他们心里非常的快乐， Lalu mereka mempersembahkan lembu-lembu. 他们就把他们的牛犊献上。 Lalu begitu, itu kan waktu sampai saudara, habis itu suku Lewi datang menurunkan tabut Tuhan, itu hanya suku Lewi yang bisa bukan? 那么这个约柜回来的时候，只有利未人把这个约柜拿下来。 Begitu itu juga diturunkan dan kembali ke tempatnya, lagi-lagi mereka mempersembahkan korban. 那么这个约柜回来到了他的地方，他们再次献祭给神。 Lalu orang Filistin membayar itu ya tadi korban tebusan salah. 那么非利士人把那个赎罪祭还了，用钱还了。 Nah, saudara, ini ayat 13 sampai 18. 13到18节， Saudara, kita lihat ayat 19. 我们看第19节， Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, 他们已经杀了几些拜斯买人70 orang. 70个人。 Kenapa saudara? 为什么？ Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. 因为他们看了这个约柜里面的东西。 Saudara, bukankah ini kesalahan yang receh? 这个不是很小的错误， Mereka lo sudah bersuka cita, 他们很快乐， mereka lo sudah persembahan, 他们已经献祭， kurangkah? 是不是还缺乏什么？ Kenapa hanya melihat sesuatu yang mereka senangi itu menjadi sebuah kesalahan? 为什么只有单单看约柜里面的东西，也已经变成一个大的错误？ Saudara, bahkan ini bukan hanya di perjanjian lama, saudara. 这不是单单在旧约里面， Saudara, di perjanjian baru pun dikatakan. 在新约里面也告诉我们。 Ibrani 12, penulis Ibrani mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Kita ingat tadi orang sana juga. Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. 所以在希伯来也告诉我们，他们角声与说话的声音，那些听见这声音的，都求不要再向他们说话， Dengan hormat dan takut, saudara. 用惧怕的心。 Katakan berikutnya di ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. 所以我们的神是一个火，能把我们大家燃烧。 Saudara, api itu menghanguskan, saudara ya. 火能够使人的燃烧人的。 Saudara, ini krematorium, tempat bakar jenazah dan petinya, 这是 saudara. 这个烧这个尸体的地方。 Saya cari di Google gitu ya, krematorium dengan peringatan gitu ya, nggak ada saudara di Google ya. 在我一直找这个里面的意义是什么，我还是找不到。 Tapi saudara, tanpa benda-benda seperti ini harusnya kita juga tahu bukan bahwa ya itu panas pasti, tidak usah dipegang-pegang, tidak usah sangat mendekat ke sana. Dan Sesayang apapun kita sama almarhum atau almarhumah.
这样的地方不必写什么，我们知道一定是很热。虽然我们看见里面我们说亲爱的人正在里面被燃烧。Nah saudara, bukankah Allah juga sama seperti api yang menghanguskan kalau kata penulis Ibrani? 在这个希伯来书的学者说，神就是好像一把火，能够燃烧。 Mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. 但是他们仍然要看约柜里面的东西是什么， Maka muncullah respons di ayat 20 itu. 所以就出了这个第20节。 Siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? 谁能够站在这个最圣洁的宝座面前？ Saudara, pertanyaannya siapa yang tahan? 谁能够站立得住？ Oleh sebab itu God's presence, kehadiran Tuhan itu bukan hanya memberikan kenyamanan tapi juga mengkonfrontasi kita. 所以神的作为给我们一个舒爽的环境，但是神的作为也是正在再一次审查我们每一个人。 Saudara, bolehkah kita sukacita karena kehadiran Tuhan? 我们能够快快乐乐，因为神的来临。 Boleh, saudara, harus bahkan. 我们每一个人都应该欢喜快乐。 Tapi jangan lupa di sisi yang sama, di sisi yang lain, di waktu yang sama, kehadiran Tuhan itu juga mengkonfrontasi kita. 但是在同样的方法，在同样的时间，神的来临也是审查我们每一个人的心， Ya, membuka dosa kita, kekotoran kita, itu pun terlihat di hadapan Tuhan. 审查我们的心，打开我们一切的污秽肮脏，都在神面前侧露敞开。 Saudara, pertanyaan penting, siapakah yang tahan? 重要的问题是，谁能够站立得住？ Jawabannya sebenarnya tidak ada, saudara. 其实没有一个人能够站立得住， Kecuali karena salib Kristus. 除非主耶稣的十字架。 Saudara, kuasa Tuhan itu bukan hanya menghancurkan musuh, tetapi menuntut hati dari setiap kita. 神的这个全能够打败一切的仇敌，但是他也要审查我们的每一个人的心。 Saudara, kuasa Tuhan menghancurkan berhala, 神的全能够打败一切的偶像， tapi juga menghancurkan berhala di dalam hati kita, 他也 saudara. 打败我们心里一切的偶像。 Dan kuasa itu juga menyelidiki hati kita. 那么这个神的全能也是正在审查我们每一个人的心， Apakah kita mau melawan, mengeraskan hati seperti mereka, atau kita mau tunduk 是 kepadanya? 不是我们要反抗神，或者我们要敬畏神？ Saudara, kita melihat dua realita ini, saudara. Ada tabut, 我们 ada 看 salib. 见这个两种的一个是事实。 Kalau kita melihat tabut, kita mengingat Allah itu kudus. Melihat pun tidak boleh. Boro-boro pegang. Waktu itu kita ingat pegang, mati. Sekarang lihat pun mati. 如果我们知道神的约柜非常圣洁，我们不能摸着、看着，看了还能够死。 Mungkin kita pikir, itu bangsa Filistin kafir, gagal mereka. Tidak bisa, mereka memang dekat-dekat Tuhan, rasain. 可能你们觉得非利士人是一个不信主的人、犯罪的人，他们不能这个靠近这个约柜。 Setelah kita lihat bangsa Israel pun tidak bisa sebenarnya. 其实以色列人也一样不能够。 Semua gagal di hadapan kekudusan Tuhan. 每个人在神面前的决定都要失败。 Tapi kita bersyukur kita diingatkan kembali oleh karya salib Kristus. 但是感谢主，因着主十字架的杰作，我们得着救赎。 Salib adalah di mana kekudusan Allah dan kasihnya itu bertemu kepada manusia 十 kita 字 ini. 架因着神的爱，让我们能够一生会面。 Saudara, di perjanjian lama tabut itu adalah hadirat Tuhan. 旧约柜是神的宝座， Hadirat itu membawa penghakiman dan juga membawa sukacita. 神的宝座给你带来欢喜快乐，神的宝座给你带来这个审判。 Dan saat ini kita melihat bahwa salib juga itu yang menanggung penghakiman. 现在我们看见十字架已经替我们背了我们的罪恶， Dan juga mewartakan kemenangannya. 并且要宣告我们的胜利。 Saudara-saudara, di hadapan kuasa Tuhan 在神面前的公平， tidak ada sebenarnya yang bisa berdiri. 在神面前的全能，没有一个人能够站立得住。 Tetapi di dalam Kristus kita bukan hanya berdiri, 但是在基督里面，不但我们能够站立得起， kita juga diterima, saudara. 神还能够接纳我们每一个人。 Sebab itu biarlah kita boleh terus mengingat, saudara, 所以让我们继续不断记得 bahwa kuasa Tuhan itu terus ada, 神的全能不断的存在， tidak dikurangi, tidak ditambahi, 没有在增加，也没有缺少， dan hadir bagi kita sampai saat ini. 并且仍然因着我们他的存在，因着我们， Tapi bukan untuk kita kendalikan,
但是不是说我们要控制， apalagi kita permainkan, 或者是我们拿来玩耍， bahkan itu juga menuntut respons dari hati kita. 但是完全是需要我们的这个心的接纳。 Saudara, takut dan hormat kepada Tuhan itu bukan arti justru kita menjauh, 敬畏神不是说我们远离神， tapi melainkan kita datang kepadanya dengan hati yang benar. 但是敬畏神，我们带着一个正确的心来到神面前。 Saudara, kiranya kita terus mengingat kalau kekudusan Tuhan itu sebenarnya memang membuat kita tidak layak datang kepadanya. 弟兄姊妹们，让我们记得神的全能，应该我们不配来到神面前。 Tapi salib Kristus itu membuka jalan supaya kita bisa datang kepadanya. 但是神主耶稣的十字架为我们开一条路，让我们能够来到神面前。 Saudara, oleh sebab itu mari kita hidup bergantung pada kuasa Tuhan. 所以我们或作要依靠神的全能， Tapi juga mengingat kekudusan di dalam kuasanya itu, saudara. 但是我们要记得一件事情，在神的全能里面有他的圣洁， Jangan kita hidup sembarangan. 不要我们随随便便的活作。 Dan ketika kita mengingat bahwa Tuhan itu hadir, kita perlu bersuka cita, tapi jangan lupa kita perlu hormat juga 让 kepadanya. 我们知道神的来临，我们必定要有这个欢喜快乐，但是我们要用敬畏的心来见主的面。 Terus mengingat bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh wilayah, oleh cara, oleh logika 神 manusia. 的全能没有一个限制。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Kami bersyukur kami punya Allah yang kuasanya melebihi Allah apapun. 感谢主，我们有一个蛮有全能，超过每一个神的全能。 Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak dibatasi oleh wilayah, waktu, dan cara. 感谢主，我们有神完全不受每一个限度。 Engkau adalah Allah yang berkuasa dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. 从以前直到现在，神是蛮有全能的神。 Dan kami bersyukur kami boleh dekat dengan Allah yang demikian. 我们感谢主，我们能够亲近这样的神。 Kami bersyukur kami boleh memanggil Engkau Bapa. 我们感谢主，我们能够呼叫我们的神是阿爸父。 Kami bersyukur ada Yesus Kristus yang datang hadir menjadi manusia. 我们感谢主，因为有主耶稣来到世上成为人， Bahkan Roh Kudus tinggal di dalam hati 并 kami. 且神灵住在我们当中， Dan biarlah itu terus mengingatkan kami untuk dekat kepadamu. 让我们继续因着这一件事情，我们更亲近主， Tapi juga hormat kepadamu. 并且我们敬畏主。 Berkati agar firman-Mu ini boleh terus bertumbuh di dalam hati 求你 kami. 帮助主的话，继续在我们心中成长。 Sehingga hati kami boleh dibesarkan oleh kuasa-Mu. 主让我们在主的全灵当中一天一天增加成长， Bukan dikecilkan oleh keadaan dunia saat ini yang 不做 mengkhawatirkan. 因着世界的事情，我们成为微小。 Kuatkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. 求你在这个地方，每一个你的儿女都做坚固， Biarlah kuasa Tuhan yang menguasai kami. 让主的全能再一次帮助管理我们。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami 好 telah 耶稣 berdoa. 基督圣名祈求， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati.